Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umar Iman bin Azmi, bernombor metrik D202020968887. Pengenalan kepada pencemaran alam sekitar. Seperti mana yang kita tahu, pencemaran ini merupakan suatu topik yang hangat, yang berat, besar. Dalam masa yang sama, kebanyakan manusia ni tidak mengambil perkara ini dengan serius sejak dahulu lagi. Buktinya ketika mana kita lihat kesan negatif yang telah terjadi kepada alam sekitar seperti banjir kilat, pencemaran udara, lapisan ozon bumi dan sebagainya, yang mana dahulunya bersih, terjaga daripada segala pencemaran atau sesuatu yang mengganggu ekosistem manusia dan hidupan yang lain. Pencemaran bermaksud perubahan secara langsung atau sebaliknya kepada sifat fizikal haba, kimia atau mana-mana bahagian alam sekeliling dengan membuang bahan-bahan buangan hingga menjejaskan alam sekitar, yang mana boleh menyebabkan bahaya kepada kesihatan manusia, keselamatan haiwan, kebajikan awam sama ada kepada manusia, binatang ataupun tumbuhan. Contoh pencemaran alam sekitar boleh diklasifikasikan kepada 4 jenis utama, iaitu pencemaran air, bunyi, tanah dan udara. Seperti yang kita dapat lihat hari ini, masalah pencemaran seperti pencemaran air, tanah, udara itu sentiasa wujud meskipun terdapat segelintir yang menjaganya. Walau bagaimanapun, golongan ini merupakan golongan yang tidak berdaya. Adapun golongan yang berkuasa seperti golongan yang mempunyai kuasa harta hanyalah diam 1000 bahasa mengenai isu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazim bin Rosman dengan nombor metrik D202020968898. Jadi pada video ini saya akan menerangkan serba sedikit mengenai sejarah pencemaran alam sekitar yang pernah berlaku di Malaysia. Secara ringkasnya, pencemaran alam sekitar ini terbahagi kepada 2 faktor utama, iaitu faktor manusia dan juga faktor semula jadi. Faktor manusia adalah pencemaran yang berlaku disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri, sama ada secara sengaja maupun tidak sengaja. Jadi kita dapat lihat peristiwa pencemaran sisa kimia di Sungai Kim Kim, iaitu pada tahun 2019, merupakan antara sejarah pencemaran air yang pernah berlaku di negara kita. Terdapat sebuah lori tangki yang telah melakukan pelupusan secara haram, di mana mereka telah melepaskan sisa toksik dan juga kimia ke dalam sungai tersebut. Jadi akibat daripada tindakan mereka ini telah menyebabkan ribuan orang ramai, termasuklah juga warga sekolah yang berkedudukan hampir dengan sungai tersebut, terpaksa menerima rawatan di hospital. Seterusnya adalah faktor semula jadi. Faktor semula jadi adalah pencemaran yang berlaku disebabkan terjadinya bencana-bencana alam, iaitu seperti banjir, ribut taufan, tsunami dan lain-lain lagi. Sebagai contoh, kita dapat lihat peristiwa banjir besar pada tahun 2014 merupakan antara yang terburuk dalam sejarah banjir yang pernah melanda Malaysia, di mana mencatatkan lebih kurang 300,000 penduduk terpaksa dipindahkan. Jadi antara kesan yang jelas dapat dilihat akibat daripada banjir ini adalah pencemaran tanah, di mana telah berlaku kemusnahan yang melibatkan tumbuh-tumbuhan dan juga bangkai-bangkai haiwan ternakan telah berlaku di merata-rata tempat setelah banjir surut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzan bin Mahidin, nombor matriks D202020968878. Bumi adalah satu-satunya planet yang membolehkan kita dan hidupan lainnya hidup bebas. Sebagaimana yang kita semua tahu, segala tindakan manusia mempunyai kesan yang mendalam terhadap alam sekitar. Jadi, di sini saya akan menerangkan berkenaan isu dan faktor berlakunya pencemaran alam sekitar. Isu yang pertama adalah masalah pembalakan haram. Pembalakan haram akan membawa kesan buruk terhadap alam sekitar. Contohnya, pencemaran tanah akan menyebabkan berlakunya hakisan tanah, perubahan iklim, kesan kepada rumah hijau dan banjir. Jadi isu yang kedua adalah pembakaran hutan. Pembakaran hutan ini adalah penyebab habitat flora dan fauna turut musnah. Jadi elaklah pembukaan tanah secara berskala besar yang menimbulkan kejadian pembakaran hutan, kerana pembakaran hutan merupakan fenomena alam yang memberi kesan buruk kepada manusia. Isu yang ketiga adalah pembukaan tanah baru. Pembukaan tanah seperti pertanian, tanah-tanah rancangan oleh Felda juga turut memusnahkan spesies tumbuhan-tumbuhan dan hidupan liar yang lain.
lain. Isu yang keempat, isu dan faktor yang keempat adalah pemburuan haram. Contohnya kita boleh ambil kat sini ialah harimau Malaya. Ia adalah spesies yang semakin terancam akibat pemburuan. Permintaan harimau Malaya ini adalah permintaan yang sangat kuat, terutama dalam bidang perubatan Cina dengan hanya tinggal sebilang kecil sahaja harimau Malaya. Seterusnya, saya serahkan kepada saudara Fatmi untuk sambung berkenaan isu dan faktor pencemaran alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazmi Izwan Birusli daripada kos SMP Tahfiz Qiraat dengan Pendidikan. InsyaAllah hari ini saya akan sambung pembentangan daripada kawan saya iaitu saudara Fauzan berkenaan dengan isu dan faktor pencemaran alam sekitar. Yang kelima adalah peningkatan suhu dunia. Peningkatan suhu dunia ini berlaku disebabkan beberapa faktor utama, antaranya ialah aktiviti manusia yang tidak terkawal. Hal ini demikian kerana aktiviti manusia itu sendiri seperti penerokaan hutan dan pertanian pindah. Selain itu, kegiatan perindustrian juga telah menyebabkan peningkatan suhu dunia kerana ia akan menghasilkan gas-gas yang berbahaya seperti karbon monoksida. Mengikut kajian saintis, aktiviti perindustrian ini merupakan penyumbang utama kepada fenomena pemanasan global. Yang keenam adalah isu pencemaran. Isu pencemaran ini bukanlah suatu isu yang baru, tapi ianya telah menjadi liputan utama akhbar-akhbar tempatan disebabkan ia menjadi semakin serius. Antara beberapa pencemaran yang sering berlaku ialah pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran bunyi. Terdapat beberapa punca atau penyebab kepada perkara ini. Antaranya ialah disebabkan pembangunan yang tidak terkawal dan pertambahan penduduk yang tinggi terutama di bandar-bandar besar. Yang ketujuh adalah aktiviti perikanan. Aktiviti perikanan merupakan sumber ekonomi yang sangat penting di negara kita, terutama di negeri-negeri pantai timur. Namun, di sebalik kebaikan yang kita dapat lihat, tersirat juga sebaliknya beberapa keburukan terhadap alam sekitar. Yang pertamanya ialah kepupusan flora dan fauna di lautan. Penangkapan ikan juga secara berlebihan dengan menggunakan pukak tunda adalah ancaman yang sangat besar terhadap habitat atau pertumbuhan terumbu karang. Selain itu, pencemaran laut yang sering berlaku, kesan tumpahan daripada minyak bot nelayan dan sebagainya. Yang ke-8 adalah isu pembangunan. Pembangunan ini merupakan suatu perkara yang sangat penting, namun di sebaliknya terdapat kesan-kesan yang negatif terutama kepada alam sekitar. Antara kesan negatif pembangunan ialah terhasilnya jerebu di ruangan udara. Pembangunan ini merupakan perkara yang sangat penting, namun ianya perlu dilakukan secara terkawal dari masa ke semasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Intan dan juga sahabat-sahabat sekalian. Jadi nama saya Muhammad Zaki bin Juzaidi bernombor metrik D202020968676. Jadi pada kali ini saya akan melakukan pembentangan berkaitan dengan implikasi ataupun kesan pencemaran terhadap alam sekitar. Secara asasnya, pencemaran ini terbahagi kepada 4 jenis, iaitu pencemaran udara, pencemaran bunyi, pencemaran air dan juga pencemaran tanah. Jadi pada kali ini saya akan fokuskan berkaitan dengan pencemaran tanah dan juga pencemaran udara terhadap alam sekitar. Yang pertama adalah pencemaran tanah terhadap alam sekitar, iaitu kesan yang pertama adalah ia akan boleh mengakibatkan tanah beracun. Ia berlaku apabila pembuangan sampah sarap, sisa toksik dan juga nuklear menjadikan tanah beracun dan tidak boleh untuk didiami. Sebagai contoh, letupan loji nuklear yang berlaku di Chernobyl, Rusia. Kemalangan itu dapat dirasai hingga ke negara Sweden dan mengakibatkan 23 orang maut dalam kemalangan tersebut. Seterusnya, kesan yang kedua adalah penyebaran kuman berpenyakit, iaitu apabila sampah sarap yang dibuang di kawasan lapang dan hidupan seperti tikus, lipas dan juga haiwan perosak serta sebagainya, maka ia akan tertumpu kepada tempat tersebut. Dan apabila makanan dihinggapi lalat ataupun dimakan oleh lipas, maka apabila manusia termakan makanan tersebut, ia akan boleh mengalami keracunan makanan dan boleh terkena penyakit berbahaya. Seterusnya, yang ketiga adalah hakisan tanah, iaitu fenomena ini sering berlaku di dunia, bahkan berlaku di negara kita. Ia disebabkan oleh aktiviti penebangan hutan ataupun pembersihan dan juga pembajaran semula, serum bukit dan sebagainya. Maka ia akan merugikan ekonomi negara, bahkan ia dapat mengancam nyawa orang lain. Seterusnya, kesan yang keempat adalah ia dapat membunuh haiwan bawah tanah, iaitu apabila racun serangga disembur dan ia berkumpul di dalam tanah. Lalu bahan-bahan tercemar seperti sisa toksik ataupun nuklear akan membunuh haiwan bawah tanah tersebut.
Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Ikram Hakim bin Nasir. Nama matrik saya di 2020966872. Saya akan menceritakan tentang implikasi pencemaran air terhadap alam sekitar. Yang pertama, antara kesan pencemaran air terhadap alam sekitar ini ialah ia mampu menjejaskan kehidupan akuatik. Pembuangan sampah, sisa secara toksik dan bahan kimia daripada industri boleh mengakibatkan pH air semakin meningkat dan berlakunya pengumpulan sisa toksik di sungai dan laut. Pencemaran ini mampu merosakkan kesihatan kehidupan akuatik sekaligus mengganggu ekosistem kehidupan akuatik. Yang kedua, pencemaran air juga menyebabkan manusia dan haiwan sukar mendapat sumber air bersih. Contohnya pada tahun 2020, Selangor telah mengalami 9 siri pencemaran air dan 8 gangguan bekalan air. Hal ini berlaku kerana ada pihak yang tidak bertanggungjawab telah menggunakan sungai-sungai kita untuk dijadikan tempat pelumpusan sisa buangan. Walaupun negara Malaysia melakukan PKP, PKPB dan PKPP dengan prosedur SOP yang ketat bagi menghadapi COVID-19, ia tetap tidak menghalang mereka daripada melakukan perkara yang tidak bermoral tersebut. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang pencemaran bunyi terhadap alam sekitar. Pencemaran bunyi adalah merupakan penghasilan bunyi yang kuat dan bising daripada haiwan, mesin atau manusia yang mengganggu aktiviti atau keseimbangan kehidupan yang lain. Kesan yang paling buruk daripada pencemaran bunyi ini ialah kesan kepada pendengaran seseorang. Hal ini berlaku kerana jika seseorang itu mendengar bunyi sehingga 80 desibel secara berterusan, dia boleh mengalami masalah pendengaran sama ada secara kekal atau sementara. Pencemaran bunyi bukan sahaja memberi kesan negatif kepada manusia, tetapi ia juga mampu memberi kesan buruk terhadap haiwan. Banyak spesies pemangsa dan mangsa iaitu predator dan prey yang bergantung kepada bunyi untuk menangkap atau mengelak daripada haiwan yang lain. Sebagai contoh, ikan lumba-lumba dan kelawar bergantung kepada suara frekuensi tinggi untuk mengesan pergerakan mangsa mereka. Apabila bunyi yang dihasilkan oleh aktiviti manusia menembusi persekitaran mereka, ia mengganggu proses interaksi semula jadi ini. Kesannya, kelawar dan ikan lumba-lumba tadi tidak akan berjaya mencari mangsanya dan mereka akan kelaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Muhammad Amal Farhan bin Nik Muhammad Zaki. Nama matrik di 202020966885. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang satu tajuk iaitu kritikan terhadap pencemaran alam sekitar. Yang pertama, kritikan terhadap masyarakat. Seperti yang kita ketahui, masyarakat di negara kita pada hari ini masih lagi mengamalkan sikap pembakaran secara terbuka. Hal ini telah menyebabkan indeks pencemaran udara di kawasan tersebut berada pada tahap yang tidak sihat dan berbahaya. Yang kedua ialah kritikan terhadap sektor pembalakan. Pihak yang terlibat dalam aktiviti pembalakan telah melakukan pembalakan tersebut secara tidak terkawal dan telah menyebabkan pencemaran alam sekitar berlaku. Hal ini dapat dilihat apabila pencemaran tanah, pencemaran air dan pencemaran udara berlaku secara serentak apabila aktiviti pembalakan ini tidak dikawal dengan baik. Ketiga ialah kritikan terhadap sektor perkilangan. Pihak yang berwajib dalam sektor perkilangan telah membuang bahan kimia yang berbahaya seperti pelumbung atau merkuri ke dalam sungai ataupun kawasan tadahan air yang berdekatan. Hal ini telah menyebabkan kawasan tadahan air yang berdekatan tidak dapat digunakan. Yang terakhir ialah kritikan terhadap pihak kerajaan. Pihak kerajaan perlulah memainkan peranan penting untuk memastikan masyarakat di negara kita mempunyai kesedaran yang tinggi berkenaan dengan kepentingan menjaga alam sekitar. Jika tidak, masyarakat di negara kita masih lagi akan mengamalkan sikap seperti membuang sampah merata-rata atau melakukan aktiviti pembakaran secara terbuka tanpa rasa bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Firdaus bin Saifullah. Nombor matrik T202020968888. Cabaran dalam menangani isu alam sekitar. Masalah seperti pencemaran udara, pencemaran air, pembuangan sisa pepejal dan toksik, penebangan hutan yang tidak terkawal ataupun secara haram dan sebagainya mengakibatkan berlakunya ketidakseimbangan dan mendatangkan kerosakan kepada alam sekitar. Tindakan bagi mengelakkan berlakunya pencemaran alam sekitar
Masalah pencemaran alam sekitar ini perlu dibanteras dan dihapuskan. Jadi, ia memerlukan tindakan yang tegas bagi mengelakkan dan mencegah masalah ini supaya masalah ini dapat dibendung. Antara tindakan yang boleh dilakukan, sebagai contoh, satu piawaian pencemaran alam sekitar yang ketat boleh diwujudkan oleh kerajaan, iaitu dengan mengawal dan mengecilkan had jumlah bahan yang boleh membuatkan berlakunya pencemaran yang boleh dilepaskan dan dibuang oleh setiap industri pencemar, dan ia bergantung kepada saiz industri tersebut. Dengan ini, setiap industri pencemar harus memastikan jumlah pencemaran yang dilepaskan adalah tidak melebihi piawaian yang telah ditetapkan. Jika berlaku sebaliknya, denda yang tinggi akan dikenakan terhadap industri yang tidak mematuhi piawaian yang telah ditetapkan. Jadi dengan ini, alam sekitar boleh dijaga dan diselamatkan. Dikenakan caj, denda dan tindakan supaya masyarakat bertanggungjawab dan lebih peka dengan tindakan yang akan dilakukan pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi ialah Ni Abdul Hafiz bin Ni Azhar. Nombor matrik saya ialah D2020296881. Saya berada di semester 1 kos ISMP Tahfiz Al-Quran dan Qiraat. Subjek yang diambil ialah falsafah dan isu semasa di bawah jagaan pensyarah saya, iaitu Dr. Intan Surya binti Hamzah. InsyaAllah hari ini saya akan menyimpulkan tugasan yang kami bincangkan. Kesimpulan yang dapat kami olahkan ialah, andai dilihat kepada fenomena krisis iklim yang semakin mencabar berlaku di peringkat global dengan pencemaran gas rumah hijau yang berterusan serta suhu bumi global juga semakin meningkat, adalah sesuatu perkara yang perlu diberikan keutamaan dan dipandang serius oleh pemimpin dunia hari ini. Lebih-lebih lagi pada musim penularan COVID-19 ini seharusnya menjadikan manusia untuk lebih menghargai alam sekitar beserta melakukan transformasi ke arah budaya dan pemikiran melestarikan alam dengan penerapan nilai-nilai Islam. Sebagai akhir kalam, sukadah saya mengambil satu potong hadis daripada Rasulullah SAW yang bersabda, "Inna dunya hulwatun khadra wa inna Allaha mustakhlifakum fiha fayanzuru kaifa ta'malun." Yang bermaksud, sesungguhnya bumi ini cantik kehijauan dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu semua ini untuk menguruskan bumi ini seterusnya, melihat bagaimana kamu menguruskannya. Maka pemeliharaan alam sekitar adalah tanggungjawab bersama setiap generasi supaya pembangunan lestari dikekalkan serta penggunaan sumber alam dapat diguna pakai sehingga ke generasi yang akan datang secara kualitatif serta kualitatif. Sekian, terima kasih. سلام عليك صلوات